Sampai bila saya nak kena membatih ni? Saya dah tua. Saya tak larat dah nak pegang cangkul. Tapi kalau saya berhenti, macam mana saya nak makan? Hei, apalah nak jadi andai katalah saya ni tak ada kat dunia ni. Hei. Ibu, Angah dapat sama belajar pertanian. Ha? Pertanian? Awak biar betul nak jadi petani. Abang awak bayar mahal jadi petani je. Tak nak jadi jurutera macam alang awak. Alah ibu, tapi... Awak dah lah dapat straight A dan SPM. Sayang kalau awak sambung pertanian. Bukan boleh buat apa-apa pun. Jadi petani je. Entah kau ni ngah. Tadi degree pun boleh jadi petani. Tak ada lagi keturunan kita jadi petani tau ngah. Tapi Angah minat pertanian ni bu. Ambil lah engineer ke, arkitek ke, gaji pun besar, rumah pun besar, kerja pun senang dapat. Petani, kais pagi makan pagi lah kot. Dah. Tapi jangan menyesal. Ibu dah cakap dah. Ya, aku belajar pertanian je. Kenapa Aku rasa macam aku tak istimewa pun. Kenapa aku rasa macam disisihkan? Bidang kami ni tak laku ke kat Malaysia? Kalau ambil pertanian ni susah nak dapat kerja ke? Tak apalah. Mungkin pertanian ni bukan untuk aku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada abad ke-21 sekarang, kita boleh lihat persepsi belia terhadap pertanian adalah negatif. Ini adalah disebabkan mereka tidak nampak keluasan bidang ini ataupun mereka tidak didedahkan kepada aktiviti pertanian daripada kecil lagi. Mereka menganggapkan bahawa jika mereka memasuki pertanian, mereka tidak akan dapat kerja yang lebih mewah seperti kejayaan-kejayaan yang lain. Jika dilihatkan sekarang, negara kita sedang menghadap krisis di dalam sektor pertanian di mana majoriti dipegang oleh warga asing dan bukan warga tempatan. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk bendung masalah ini? Apa punca masalah ini? Banyak soalan yang sering ditanya-tanyakan yang perlu dijawab. Jadi, kami daripada kumpulan Rubiah telah menemu ramai seorang pakar dalam topik ini yang boleh menjawab soalan-soalan yang sering menjadi pertanyaan. Mari kita lihat dan mendengar penerangan beliau. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Sebelum memberikan korama, boleh doktor perkenalkan diri dan ceritakan latar belakang doktor? Nama saya Muhammad Firdaus bin Sulaiman. Saya merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Pengurusan Tanah Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Latar belakang saya berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang agrometeorologi dan kesuburan tanah. Telah berkhidmat di UPM selama 12 tahun. Untuk soalan yang pertama, apa pendapat doktor tentang tahap kesedaran masyarakat Malaysia terhadap bidang pertanian? Kesedaran secara umumnya saya rasa masih agak rendah sebab kita telah berlaku transisi daripada negara yang berasaskan pertanian, tapi inilah mungkin atas dasar perubahan dasar kerajaan pada pertengahan tahun 70-an, 80-an sehingga ke hari ini, kita lebih banyak menekankan aspek penjanaan ekonomi dari segi aktiviti pembuatan, perkhidmatan. Pertanian tu masih lagi kekal relevan di negara. Cuma mungkin tahap kesedaran masyarakat tu
tidak seperti sebelum kita punya zaman kebangkitan perindustrian kita, mula tahun 70-an dulu. Untuk soalan kedua, mengapa wujudnya persepsi negatif terhadap bidang ini? Persepsi negatif tu sebabnya masih ada wujud stigma bahawa masyarakat petani ni adalah masyarakat yang berpendapatan rendah. Kita kurang nak mengetengahkan bahawa kejayaan petani-petani yang berjaya, yang jutawan lah, sedangkan mereka ni banyak di luar sana. Cuma apa yang masyarakat kita sering didedahkan tu adalah petani-petani miskin lah. Okey, kita tidak boleh nak nafikan lah, memang ada golongan petani miskin. Tapi dalam masa sama, kita tak begitu mengetengahkan sangat kan kejayaan petani-petani yang berjaya ni, yang betul-betul bertaraf jutawan ni lah. Dan mungkin dari segi penekanan berbalik kepada asas pendidikan di sekolah kan. Jadi kalau dari segi kerjaya tu kan, kurang diberi penekanan. Memang okey, negara pun memang sedang menekankan aspek STEM lah kan, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Tapi pertanian pula ada salah satu cabang daripada STEM juga. Tapi tak pernah pula kita nak mengetengahkan ataupun kita nak includekan bidang sains pertanian tu ataupun production pertanian tu di bawah payung STEM tu sekali lah. So berbalik pada mungkin puncanya berpendidikan juga. Soalan seterusnya, adakah doktor rasa kekurangan penyertaan belia tani berlaku kerana wujudnya persepsi negatif ini? Ya, sudah semestinya. Saya rasa dia punya persepsi itu bermula di rumah. Memang saya pun susah nak rungkaikanlah di mana dia punya tu. Tapi sememangnya ibu bapa pun bukanlah memang nak menggalakkan anak-anak atau menceburkan diri dalam pertanian. Mungkin masyarakat kita kena ubahlah kita punya perspektif, kena ubah kita punya mindset bahawa bidang pertanian ni bukannya pekerjaan yang tidak glamour. Kita ni punya masyarakat, kita punya penyakit adalah kita suka mengejar glamour dalam suatu pekerjaan pula kan. Sedangkan bidangan pertanian ni pun, ya memang betul dia mencabar lah, okay? Dan kerja dia pun banyak memerlukan kudrat. Memang kadang-kadang perlu berjemur di tengah panas. Tidak seperti pekerjaan konvensional yang lain lah, dalam pejabat yang ada pendingin hawa dan sebagainya kan. Tetapi kita kurang menghargai masyarakat petani ni. Sebabnya petani adalah mereka yang menghasilkan makanan lah. Makanan ni adalah untuk kegunaan semua orang. Kita kurang memberi appreciation, kita kurang memberi penghargaan lah pada orang yang menghasilkan makanan untuk semua orang. Jika isu ini tidak dibendung, apakah nasib industri pertanian di negara kita? Sekarang ni pun kita dah nampak dah dia punya bibit-bibit permulaan masalah industri dalam negara. Jadi kita dah, kalau beberapa hari lepas ada laporan dekat media yang mengatakan bahawa kebanyakan tanah-tanah pertanian di negara ni banyak dikuasai oleh warga asing. Jadi sekiranya dia dikuasai oleh warga asing ni dia tak akan ikut peraturan, dia tak akan ikut amalan pertanian yang baik. Dan kita nak bergantung harap kepada mereka ni untuk menghasilkan makanan untuk kita. Macam mana kita nak jamin bahawa makanan kita tu selamat, sihat? Sekiranya kita tak yakin yang petani yang menghasilkan makanan tu akan mengamalkan dasar ataupun amalan pertanian yang baik. Itu satu. Satu lagi, masalah ni pun banyak tercetus disebabkan oleh golongan petani sedia ada yang semakin berumur, aging farmers. Jadi bila petani yang sedia ada tu semakin berumur dan tak ada golongan belia nak mewarisi aktiviti pertanian tersebut, jadi sama ada tanah tu dalam kes tadi diserahkan kepada warga asing ataupun akan dibiarkan begitu saja tanpa ada sesiapa mengusahakan. Jadi production kita akan semakin menurun sebab tanah ada tapi terbiar, tak diusahakan, tak dijalankan apa-apa aktiviti. Ataupun kalau diusahakan pun diserahkan kepada warga asing, pihak ketiga yang tak mengikut prosedur dan amalan yang selamat lah untuk pengeluaran makanan kita. Terkait dengan soalan sebelum ni, apakah cadangan doktor untuk mengatasi masalah tersebut dan apa tindakan kami sebagai pelajar pertanian boleh lakukan? Okey, dia sebenarnya kesedaran masyarakat. Dan memang nak merubah persepsi pandangan tanggapan masyarakat tu bukan kerja yang mudah. Dia mungkin memerlukan beberapa generasi lah. Tapi perlu diberi penekanan lah. Kita tak boleh mengharapkan 100% pada kerajaan lah. Tapi kerajaan perlu
mengambil langkah pertama lah untuk menggalakkan lagi, mengubah sikit gambar masyarakat terhadap aktiviti pertanian ini sebagai satu industri yang keterbelakang, yang mundur, yang tidak menjamin masa depan. Kerajaan perlu giatkan lagi lah aktiviti promosi untuk nak mengubah minda persepsi masyarakat ni. Keduanya, masyarakat tu sendiri bermula dari rumah, kena mula mendidik anak-anak bahawa pentingnya aktiviti pertanian ni, pentingnya untuk ada orang mewarisi, melapisi penghasilan makanan ni. Okay? Kita tak sama macam negara-negara di Thailand, negara Jepun, di mana mereka ni sangat menghargai, sangat meletakkan aktiviti pertanian dan golongan petani itu di tempat yang tinggi. Kalau kita boleh ubah stigma tersebut, saya yakin ramai anak-anak muda yang akan menceburkan diri dalam bidang pertanian. Akhir sekali, apakah harapan doktor terhadap industri pertanian dan golongan belia tani? Harapan saya sudah semestinya kita kekalkan apa yang sedia ada dari segi keluasan tanah yang kita gunakan untuk aktiviti pertanian. Saya rasa musuh utama kita sekarang ni ialah kehilangan tanah pertanian kita untuk aktiviti lain. Kita semakin terhimpit dengan pembangunan. Jadi tanah-tanah pertanian tu banyak dah ditebus guna untuk aktiviti perumahan, perindustrian dan sebagainya. Jadi harapan saya, kita perlu kekalkan kawasan-kawasan pertanian yang sedia ada. Kalau kita nak tambah tu, mungkin sukarlah. Mungkin harapan yang kita tinggal sekarang ni hanyalah di Sabah Sarawak saja, sebab keluasan tanah mereka masih lagi besar. Yang pertamanya dari segi pengekalan kawasan pertanian yang sedia ada. Keduanya, untuk belia tani, saya mengharapkan lebih banyak lagi grant-grant ataupun program-program inkubator yang diwujudkan untuk nak melatih, menggalakkan golongan-golongan belia ni menceburkan diri dalam bidang pertanian. Kadang-kadang ada golongan belia yang minat, tapi susah untuk mencari jalan macam mana nak mula bertapak. Yang paling mustahak sekali lah modal lah. Modal dan juga infra seperti tanah, kan, akses kepada market dan sebagainya. Jadi benda-benda ni memang kita perlu tingkatkan lagi lah. Kita buka sebanyak mungkin peluang pada golongan belia supaya golongan belia boleh menceburkan diri dalam bidang pertanian. Setelah mendengar penerangan tersebut, kami juga telah menemubual beberapa individu untuk melihat persepsi mereka terhadap bidang pertanian ini. Adakah ia negatif ataupun ia positif? Ini semua boleh dilihat dan dijawab melalui tayangan temubual individu-individu sebentar lagi. Pada pandangan saya, tidaklah nampak hari ini dia begitu sepi, sebab baru-baru ini kita dapat lihat sendiri minat belia sekarang ini ke arah pertanian ada trend yang meningkat, ada trend yang menaik, kerana isu baru-baru ni kita dilanda COVID-19. Kesedaran tu mula timbul sejak daripada kes tu lah. Kesedaran masyarakat Malaysia tentang bidang pertanian sebenarnya sudah semakin berkembang disebabkan informasi yang di hujung jari, menyebabkan orang kata mudah akses. Belia-belia pun sebenarnya berminat dengan orang kata teknologi-teknologi yang masuk ke dalam Malaysia lah. Kalau dulu tu mungkin kerana dia tidak berminat dengan pertanian ni, ialah pekerjaan orang cakap pekerjaan kampung, pekerjaan panas, jadi tidak menjanjikan pulangan yang lumayan berbanding kerja di bandar. Itu semua persepsi-persepsi yang negatif lah. Ya, saya akui masih lagi wujud persepsi itu. Tapi sekarang ini kita dah lihat, macam saya katakan tadi, kita dah nampak ada trend ke arah minatnya usahawan ini ke arah pertanian. Kerana teknologi dah mula masuk, tapi sebenarnya mungkin tidak lagi mencakupi dengan trend sekarang. Sekarang trend kalau boleh nak mudah dan cepat. Di Malaysia masih lagi bidang pertaniannya masih sukar maksudnya masih berat lah, masih lagi pada teknologi yang lama, pada teknik yang lama, kena mencangkul. Kesusahan untuk bekerja tu tetap masih menjadi faktor yang kita penerimaan orang. Ya, persepsi negatif itu dia merencatkan penglibatan belia tadilah. Setelah kita lihat kesukaran untuk mencari pekerjaan sekarang ini, kalau kita lihat ini realitinya, ramai yang bawa Grab, ada yang buat Foodpanda, Shopee dan sebagainya. Pertanian ini dah mula mendapat tempat di hati inilah anak-anak muda sekarang.
Boleh saya kata ya, kerana kalau kita tengok trend kemasukan pelajar ke universiti pun sebenarnya dalam bidang sains sebenarnya berkurang berbanding sebelum. Trend dia kemasukan berkurang. Secara tidak langsung ini boleh menunjukkan kita kata kayu ukur menunjukkan bahawa belia sekarang lebih tertumpu kepada aspek yang lain, risiko dan juga kos. Sebagai belia yang mungkin tak ada income pertama, dia akan jadi satu kesukaran lah untuk dia teruskan dalam bidang tersebut. Isu keselamatan makanan akan menjadi lebih kritikal lah. Kalau kita nak harapkan petani-petani yang sedia ada, kita perlu meningkatkan lah. Jadi ini peranan usahawan muda, belia tani perlu mainkan peranan dalam isu inilah. Jadi perlu ditangani dengan baik lah. Kita tengoklah industri utama tunjang kepada Malaysia masih lagi dipelopori oleh orang stage umur yang macam 40-an, 50-an, 60-an. Masih lagi range umur ni. So kata jika tiada pelapis daripada belia, jika batch ni dah habis lah kan, so tak ada penyambung dan apa akan terjadi pada kita punya bekalan utama lah. Sedangkan sekarang pun industri kita pun masih banyak lagi mengimport. Kalau tiada pelapis, rasa akan lagi sukar lah industri di Malaysia. Patutnya dia sedar yang pertanian ini merupakan bukan sekadar kita belajar, tapi dia juga sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk meneroka industri ini dengan lebih dalam. Dan dia juga adalah peluang perniagaan yang sebenarnya. Banyak benda yang kita boleh teroka untuk kita majukan diri. Kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan, itu faktor yang patut diambil kira. Dan kita tidak boleh, sebagai pelajar pertanian itu sendiri, dia perlu ada elemen keusahawanan dalam diri. Tak boleh harap apa kerja yang kita minta tu kita dapat. Manfaatkan peluang pelajaran tu, masa belajar, pupukkan minat ke arah yang pertanian itu sesusah mana pun, dan dia adalah peluang. Kena banyak buat pengalaman. Maksudnya dalam tempoh kita belajar ni, awak kena experience banyak benda. Join lah apa-apa program yang membantu karier anda yang akan datang. Kalau untuk membantu, untuk mempergiatkan, kena berfikir ataupun buat tindakan yang lebih kreatif. Jangan tertakluk pada apa yang diajar saja. Contoh tengok apa masalah yang dihadapi, tak perlu tengok masalah negara lah. Tengok saja macam you nak buat urban farming kan, contoh. Apa masalah dia? Okey, biasanya macam malas lah, tak ada masa. So, apa fikir cara memudahkan untuk monitoring. Secara orang kata low cost ke apa yang whatever creativity dan inovasi tu perlu ditingkatkan lah. Harapan saya memang tinggi lah, sebab kita memang dalam bidang ini. Saya memang mengharapkan golongan belia ini bangkit lah. Bangkit dan tidak ada anggapan negatif, tidak ada salahnya bekerja sebagai petani moden. Apa salahnya kita bekerja ini? Bukanlah satu pekerjaan yang hina. Pada saya ini satu pekerjaan yang boleh menjanjikan pulangan yang lumayan sekiranya kita betul-betul berilmu dan juga betul-betul mengaplikasikan apa yang kita belajar. Harapan saya sebenarnya kita lebih banyak mengeluarkan anak benih ataupun benih kita sendiri dan input-input pertanian. Sebab dua benda ni adalah orang kata cost, dan ketiga lah adalah machinery. Tiga benda ni adalah orang kata tunjang juga untuk bagi kejayaan pertanian. Kalau tiada orang yang memberi kita makan, supply makanan pada kita, memang kita sekarang ada masalah. Harga makan, kita boleh dapat sumber tu tapi dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita tidaklah sebegitu tinggi. So benda-benda macam tu sebenarnya ada efek lah. Nampak macam tak ada apa-apa kan pelajar pertanian saja, tapi sebenarnya pelajar fakulti pertanian ni kebanyakannya lah supply kepada pertanian dekat Malaysia. Pada pandangan saya, pertanian itu adalah satu sektor yang mana banyak diperusahakan di kawasan luar bandar. Contoh tanaman jagung,
sayur-sayuran dan sebagainya. Saya rasa pertanian ini adalah sesuatu yang penting kerana ia merupakan sumber yang menjamin keterjaminan makanan pada manusia dan juga negara dan juga haiwan ternakan. Ini pada pandangan saya adalah satu perniagaan sekarang ni yang bercucuk tanam ataupun boleh buat import, eksport berkaitan dengan sayur ataupun selain daripada sayur di sini makanan lah ataupun makanan. Kalau kita tengok kebanyakan remaja sekarang memang kurang sikit dalam bidang pertanian disebabkan kebanyakan keluarga mereka adalah duduk di kawasan bandar, jadi mereka kurang dedah dengan sektor pertanian. Pada pendapat saya, ya, kerana kita dapat tengok zaman sekarang ni lebih kepada mereka lebih kepada menggunakan gadget, jadi saya rasa mereka kurang untuk bekerja buat kerja-kerja luar lah. Saya setuju. Sebab bagi saya sendiri, saya memang minat pertanian. Cuma saya tengok golongan-golongan sekarang tidak terjerumus dalam bidang pertanian. Lebih kepada semuanya nak kejar pada akademik. Itulah pandangan saya. Sekiranya diberi peluang, memang saya berminat untuk bercimpung dengan pertanian sebabkan perniagaan dalam pertanian agak lumayan dan demand makin tinggi dalam bidang pertanian. Pada pendapat saya akan menceburi bidang ini kerana pertanian ini adalah merupakan sesuatu yang seronok dan ia juga dapat banyak kebaikan seperti exercise dan juga kita boleh dapat hilangkan stres apabila kita bercucuk tanam. Dan juga dalam pertanian ni sektor pekerjaan juga sangat luas, jadi kalau diberi peluang 100% saya memang nak, sebab pertanian sekarang ni dia satu perniagaan yang besar yang kita tengok memang dia boleh mencetus banyak duit lah kalau kita betul-betul kena dengan bidang pertanian tu. Contohnya nenas ataupun kita tanam sayur, cili, semua boleh jadi usahawan. Sudah tentu, pertanian masih mendapat persepsi negatif, namun terdapat juga individu-individu yang nampak bahawa pertanian ini adalah bagus untuk negara kita. Jadi, kita perlu menyeru kepada pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk menarik minat belia sekarang untuk memasuki industri pertanian. Ini adalah untuk keterjaminan makanan kita dan supaya sektor pertanian negara kita tidak lagi bergantung kepada warga asing yang mungkin tidak akan mengamalkan amalan pertanian negara kita. Bukan itu sahaja, kita kena pastikan negara kita setara dengan negara yang maju dalam pertanian. Ini adalah supaya negara kita tidak lagi bergantung kepada barangan pertanian yang diimport oleh negara lain. Itu sahaja daripada kami. Kelak pasti kita akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih.